Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga Malaysia dan salam satu. Lama tak dengar. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Noraini. Sebab saya ditegur tadi. Dia kata jangan sebut doktor, sebut doktor. Gurau je lah. Yang berhormat Datuk Rosni Soha, Pengarah Konvensyen Wanita BN, Barisan Pimpinan Wanita UMNO, MCA, MIC dan Friends of Barisan Nasional. Seterusnya wakil-wakil dari setiap bahagian wanita yang hadir di konvensyen ini. Alhamdulillah, pada hari ini saya dapat peluang untuk berdepan dengan wanita Barisan Nasional. Saya kagum melihat suasana dalam dewan. Dan saya juga kagum mendengar, bukan saja dalam dewan ini, tapi di luar dewan ini, ramai yang datang. Bererti mobilisasi wanita Barisan Nasional amat berjaya. Saya juga tertarik hati kepada konten-konten usul tadi, ketetapan. Macam-macam. Mungkin yang saya tak sangka, cadangan dari wanita BN Pulau Pinang nak bagi kuala wanita percuma. Ada kelainan juga. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jangan tak ada tuan, puan-puan sekalian. Saya malam tadi memerah otak saya. Amda saya nak sebut pasal wanita ni. Sebab kalau nak kata perjuangan parti UMNO dan Barisan Nasional tanpa wanita tak mungkin kita bersama. 7 dekad lamanya sejak zaman wanita bergolok gadai gelang nak membiayai rombongan tengkuraman ke London menuntut kemerdekaan, sampailah ke zaman mutakhir ini. Bila kita kalah PRU 14, wanitalah paling sedih sekali. Tapi wanita tidak berdiam diri. Kecewa. Tapi wanita bangkit, bangun, memulihkan keadaan Barisan Nasional, di mana dalam setiap PRK bermula dengan Cameron Highland sampailah ke PRN Johor, BN telah membuktikan keunggulan kita, pilihan utama rakyat. Ya, bosku samalah. Wanita. Saya di Sabah sebut 4 kategori, ya. Betul ya? Saya kira wanita katak ni berapa? Tak ramai.
katak puu ke, katak hijau ke, katak yang bunyi malam-malam tu bok. Kalau dari segi calon yang ada jawatan, cuma 2 saja. Bekas naib ketua wanita dan Adun Endau. 3. Perak 1 lagi. 3. Tapi rata-rata wanitalah yang paling setia meneruskan perjuangan. Sebab itulah hari ini saya nak mengutarakan deskripsi wanita yang pada hemat saya amat tepat. Nak menggambarkan wanita sebagai tonggak, sebagai jentera ulung dalam parti. Saya ibaratkan kalau pada manusia ni lah, kita ada pembuluh darah arteri, ya, arteri pada kita manusia, dan arteri yang paling besar sekali ialah arteri bernama aorta. Wanita inilah aorta kepada hati kita. Kalau tersumbatnya aorta ni, kena heart attack. Kalau wanita merajuk lumpuh, mengkarak hati kita. Orang Pahang kata Siti, mengkarak, terjongkang hati kita. Ya. Jadi itulah paling tepat sekali saya nak menggambarkan peri pentingnya wanita. Sebab itulah kita mesti menghargai wanita dengan bukan saja ungkapan, bukan saja dengan sanjungan, bukan saja dengan pujian, tapi hasrat hati nurani wanita ini mestilah kita penuhi dengan sebaik-baik. Baik, saya ni penyokong wanita. Saya juga kagum bila saya melihat waktu kita paling sedih, paling susah sekali, bagaimana nak pulihkan UMNO dan BN setelah kita kalah BRU14. Bila saya mengingat kembali, salah satu daripada faktornya ialah kerana kesanggupan wanita berkorban. Dalam PRK Cameron Highland, wanita pergi tanpa ada apa-apa sumbangan duit daripada bahagian ataupun mana-mana tempat yang lain. Dan ada juga wanita yang sanggup tidur dengan orang asli. Silap, bukan tidur dengan orang asli, tidur di rumah orang asli. Ni, dia angkat tangan tadi. Tidur di rumah orang asli, mandi air perigi ke, air sungai kecil je, waktu subuh supaya orang tak nampak. Itulah tingginya pengorbanan wanita. Banyak lagi contoh-contoh yang lain saya boleh berikan. Konvensyen ini kita mestilah tumpu kepada objektif utama kita. Macam kita memimpin negara, macam kita mentadbir negara, kita mesti tentukan apa dia hala tuju kita. Betul? Orang putih kata, we must have a sense of direction. Untuk kita ni, sehari dua ini, sudah tentulah
keutamaan kita, objektif kita, tak lain tak bukan macam mana kita boleh berjuang memastikan BN akan menang dan tubuh kerajaan mutlak yang dipimpin oleh BN nanti. Ini objektif kita. Dan saya tahu konvensyen ini telah pun meng-highlightkan inilah objektif kita. Dan dalam objektif kita, kita tanya pada diri kita sebagai wanita, macam mana peranan kita? Tentu sekali peranan core kita ni, our core function sebagai wanita, asas kita ialah memastikan stok pengundi putih dibanci dan dibanci dengan tepat sekali, dan selepas itu diselaraskan dengan jentera kita supaya pada hari membuang undi sebahagian besar daripada pengundi putih kita akan keluar mengundi. Bila kita sebut tentang core pengundi, tugas wanita, tentukan pengundi putih. Saya nak beri pengiktirafan pada wanita. Saya difahamkan bahawa dalam PRN Johor baru-baru ini, bacaan wanita adalah amat tepat. Wanita baca, kita menang 32 kursi. Dun. Dan wanita kata yang 8 lagi 40% pengundi putih, dia kata. Bila 32 campur 8 tepat, akhirnya kita menang 40 kursi. Tahniah wanita Johor dan wanita Malaysia bersamalah dalam usaha ini. Dalam kita tentukan stok pengundi putih ini, ada beberapa perkembangan yang harus kita sedari. Yang pertama, kalau saya boleh bagi contoh kawasan Parlimen Pekan saya. Pekan merupakan sebuah kawasan mempunyai 118,000 pengundi sekarang. Ahli UMNO 30,000 lebih. Bererti bahawa ahli UMNO merupakan, termasuk BN sekali, hanya 26% pada keseluruhannya. Saya tak fikir Pekan ni unik. Mungkin ada bahagian lain tak sampai 26%. Sebab bila undi orang muda secara automatik dan automatic voter registration, Pekan tambah 26,000 secara mengejut. Parlimen lain pun tambah. Berarti kalau kita nak kira pengundi stok putih, kita kena kira mereka yang ada di luar rumah UMNO dan Barisan Nasional. 76% ataupun dalam konteks Pekan 74% berada di luar keluarga UMNO dan Barisan Nasional. Ini merupakan cabaran baru kepada wanita UMNO dan BN. Apa cara kita? Apa pendekatan kita? Kita kena fikir. Mungkin pendekatan di kawasan luar bandar boleh kita teruskan. Tapi kawasan bandar, pinggir bandar bagaimana? Macam wilayah persekutuan macam mana? Macam Selangor macam mana? Urban community macam mana? Gated community macam mana? Mereka yang duduk flat dan kondo macam mana? Mereka yang merupakan kelas pertengahan intelektual macam mana? Inilah saya nak ngajak wanita BNPK. Apa pendekatan baru? Kalau kita harap pada pendekatan di luar bandar, mengkarak jawabnya. Tak boleh pakai di kawasan bandar.
Jadi kita kena fikir di luar kotak. Mungkin kita kena buat program tertentu dengan jawatankuasa penduduk, mungkin perumahan tempatan, mungkin kita kena buat call center bersama-sama dengan bahagian pemuda dengan puteri, mungkin. Tapi mesti kita hubungi mereka, mesti kita kenal pasti mereka, termasuk sebahagian besar pengundi luar yang merupakan faktor besar juga dalam kemenangan kita. Saya bayangkan perkara ini, saya minta kita fikir bersama apa pendekatan kita supaya bacaan pengundi putih itu tepat, ya. Jangan tak tepat, ya. Jangan tak tepat. Pernah sejarah dalam konteks politik yang pernah saya alami, bila bacaan tak betul, saya jadi mangsa. Sebab ada pengurusi perhubungan telefon saya, kata kita dah menang. Pukul 5 petang telefon, kata kita dah menang. Pukul 6.30 laporan kita kalah. Saya tanya kenapa kita menang? Kerana pengundi putih dah keluar ramai, dia kata. Soalnya apa sebab silap tu? Tepat bacaan tak tepat, pengundi luar khianat kita, pengundi putih khianat kita, ataupun apa dia? Ini semua kita mesti tahu. Seperti mana juga bila pada hari mengundi itu, kita mesti ada pendekatan yang integrated, ya. Kalau kita baca pengundi putih pun jangan wanita saja. Kita kena bincang dengan cawangan dan PDM sekali. Sebab mungkin ada orang kita kenal, kita tak kenal, dia kenal. Ada orang kita kira putih, dia kira hitam ataupun kelabu. Saya minta kita jangan bekerja in silo, cara kita sendiri saja. Kita kena ambil pendekatan integrated approach. Jadi ini penting, ya. Kalau ada integrated approach, saya yakin bacaan pengundi putih kita itu tepat. Selepas itu, pada hari pemohon undi, nah ini saya nak bagi contoh yang sebenarnya. Saya dah sebut perkara ini. Dalam PRN Johor, kawasan Bukit Kepong, pengundi putih 14,000. Yang keluar mengundi 9,000 sahaja. Saya nak tanya, kenapa 5,000 lagi tak keluar mengundi? Saya tak dapat jawapan lagi sampai sekarang. Saya nak tahu, apakah bacaan kita itu tak tepat ataupun ada faktor lain yang harus kita ketahui. Kalau kita keluar ramai-ramai, 12,000 saja, kita dah menang di Bukit Kepong. Kalau kita menang di Bukit Kepong, Parlimen Paguh tu boleh jadi milik kita PRU yang akan datang, ya. Jadi saya faham tentang operasional ni yang harus kita fikirkan. Dan saya juga minta supaya kita juga sebagai wanita UMNO, ya, bukan saja menyuarakan soal wanita, dan saya ucap tahniah banyak perkara-perkara yang telah diutarakan tadi, telah dilontarkan tadi, dan saya diberitahu Datuk Seri Noraini pun ada juga usul dia akan bawa tadi, akan masa ucapan penggulungannya nanti. Ini bagus. Saya juga minta wanita UMNO memahami juga isu-isu terkini, isu-isu semasa, seperti percubaan mereka untuk menghasut rakyat melalui isu LCS ini, Literal Combat Ship. Walaupun saya bukan Menteri Pertahanan waktu itu,
saya Menteri Kewangan, saya menggunakan platform saya, Facebook saya untuk menjawab setiap kali mereka cuba menghasut rakyat. Ini salah satu pada petua zaman social media ni. Kalau apa-apa isu, jawab dalam masa 3 jam. Jangan tunggu sampai hari esok. Dan wanita kena faham isu ini kerana mereka nak jadikan isu LCS ini macam isu 1MDB dalam pilihan raya yang lalu. Isu LCS ini kita kena faham. Saya melontarkan 6 soalan. Mereka tak jawab sampai sekarang. Apa antara soalan? Saya jawab. Saya tanya kenapa? Kenapa bila kita kalah, kemajuan membina kapal itu sampai ke tahap 53%. Sekarang ini kemajuannya hanya 56%. Dalam masa 4 tahun cuma tambah 3% saja. Jawab. Kit Siang jawab. Rafizi jawab. Tak jawab. Tak terjawab. Kenapa? Sebab niat mereka tu nak mempersalahkan kita. Apa dia buat? Dia buat forensic audit. Dia suruh jangan bina kapal. Pembinaan tak diteruskan. 1 bulan. Ini Datuk Seri Ismail Sabri waktu dia Menteri Pertahanan sebut jawapan dalam Dewan Rakyat. 1 bulan tak buat kerja, rugi 50 juta. Akhirnya LTAT rugi. Zaman 9 tahun BN memerintah, LTAT untung besar. Kenapa perkara ini berlaku? Kerana mereka buat forensik, hentikan pembinaan kapal tu. Lepas itu masalah COVID lagi 2 tahun tergendala. Maknanya bukan salah kita. Bukan salah kerajaan PN. Saya akui projek ni lewat. Sebab nak buat kapal perang yang canggih ni bukan mudah. Ini bukan kapal layar. Ini bukan kapal makan angin, cruise ship. Ini kapal yang ada sistem combat dan persenjataan 4 dimensi. Perang laut, bawah laut, udara dan darat. 4 dimensi. 4 jenis persenjataan nak diintegratekan dalam combat system, makan masa. Di negeri maju pun kelambatan projek pertahanan perkara biasa berlaku sekiranya projek itu kompleks. Tapi kenapa dihentikan? Kalau lewat boleh kita teruskan, kalau henti kita rugi. Dan ini angkara ini adalah angkara kerajaan PH. Ini kita mesti beritahu pada rakyat. Dan kalau ada masalah, kononnya ada penyelewengan ke apa, tak apa, siasatlah. Suruh SPRM masuk. Tapi kenapa dihentikan projek ini? Lepas itu nak dipersalahkan kita. Kenapa tak bangkit pada tahun 2019? Tahun pertama kapal pada keserah, bangkitlah pada masa itu. Ini tunggu pilihan raya nak jadikan isu. Mengarutlah dia orang ni. Mengarut. Penghasut utama. Saya ingat lagi apa Rafizi kata. Tugas kami sebagai pembangkang ialah untuk menghasut rakyat. Jangan lupa, menghasut ini kerja utama mereka. Baik, kita jelaskan isu ni ya. Tapi jangan lupa, mereka ni lagi teruk. Saya nak tanya Guan Eng pasal projek terowong ni. 6.34 bilion mana terowong tu? Apa kemajuannya? Kapal ni ada juga kemajuannya.
Terowong ini kosong telur. Terowong gaib, tak nampak. Tapi yang ada satu agak misteri, land swap dah lulus. Tokey dah buat kondo mewah. Alih-alih sebulan sebelum dia jadi saksi kes Teng Guan Eng, katanya dia terjun dari berapa tingkat, mati. Datuk Yu mati. Ya. Dalam kes Teo Beng Hok, DAP bangkitkan isu ni selama 10 tahun. Dalam isu Datuk Yu ni membisu, senyap. Orang tu orang sama, orang mati juga. Kenapa tak bangkit? Lagi kita rasa misteri itu apa? Sebab dia jadi saksi utama terhadap Guan Eng. Alih-alih sebelum kes bermula, jatuh. Tak tahu bunuh diri ke tolak orang tolak dia ke, atau orang ugut dia ke. Macam-macam persoalannya. Ini kita bangkit. Kalau nak buat siasatan PAC, buatlah PAC pasal terowong. Kenapa tak ada PAC pasal terowong? Kan? Kita bangkit. Ya, tanya pada mereka. Awak janji dulu macam, awak ni orang faham cakap lah. Awak janji ni semua. Janji apa? Macam-macam janji pilihan raya dulu. Ingatkan balik. Di mana letaknya tol percuma? Ya. Di mananya pergi pendidikan percuma? Nak hapuskan hutang PT-PTN, hutang Felda, wujudkan 1 juta pekerjaan. Kereta terbang mana? Ada pula menteri itu berkata sudah ada 85% kemajuan kereta terbang. Ini semua mengarut. Kita ingat masa dia pembangkang, orang nampak dia hebat. Bila jadi kerajaan, jadi bangang pula. Muka pun toya je nampak. Ya. Hebat lagi orang kita. Sebab itulah sekarang ni tuan-tuan, rakyat rata-rata, apa dia perasaannya? Rakyat rata-rata rasa nostalgia zaman BN. Mereka nak balik semula pada zaman BN. Sebab dalam zaman BN, hidup kita lebih selesa. Masa depan kita lebih terjamin. Perniagaan kita pun jalan lancar. Saham berada di hampir 1,900. Kan? BRIM jalan lancar. Kalau menang itu dapat 2,000 setahun. Mungkin hari ini 3-4,000. Ya, ibu tunggal dapat, petani dapat, nelayan dapat subsidi. Macam-macam kita bagi pada rakyat. Projek infra rakyat berjalan lancar. MRT 3 mungkin dah siap. Kereta api laju Singapura ke Kuala Lumpur 2 tahun lagi akan siap kalau kita berkuasa. Saya tak dapat terima kalau negara Laos boleh buat kereta api laju. Malaysia di mana ni? Mana maruah kita? Kita mendahului mereka. Tapi angkara kita kalah dengan niat buruk mereka, nak persalahkan kita, nak balas dendam. Inilah yang menderita sekarang ni rakyat Malaysia. Beritahu pada rakyat Malaysia bahawa mereka menghadapi kesempitan hidup kerana kerajaan PH dulu. Dan juga kerajaan PN juga sekali lah. Ya, tipu rakyat pasal COVID. Ya, bukan bubar parlimen, gantung parlimen. Kita nak parlimen bubar, dia pergi gantung parlimen pula. Tak ada. Bukan nak lawan COVID, takut hilang majoriti. Ni saya nak beritahu, ada menteri dia beritahu saya, betul lah, betul, dia kata. Kita takut hilang majoriti. Menteri dia sendiri beritahu saya.
Takut. Takut, bukan jantan lah, takut. Kita ni apa? Menjadi pemimpin, kita mesti ada keberanian menghadapi semua cabaran. Betul? Oh, tidak susah jadi pemimpin lah. Tak guna. Jadi tak boleh pakai PH, tak boleh pakai PN. Bersatu pun nampaknya, saya tengok orang MIC pun lagi geleng kepala dah. Maknanya apa? Susah. Kalau di Johor pun dia menang 2 kursi saja. Tempat lain macam mana? Pejuang ni, pejuang satulah. Bersatu ni ada orang ke? Tak ada. Dia sebab dia ada main di atas sikit ni, 13-14 orang jadi katak tu kan. Bawah ni tak ada. Tak ada orang. Bukan macam Barisan Nasional, UMNO ni. Kita ada kekuatan di akar umbi kita ni. Yang tak ada tolok bandingan dengan mana-mana parti politik. Yang paling kuat parti politik di peringkat akar umbi ialah parti UMNO dan Barisan Nasional. Ini kita kekuatan kita. Pejuang ni, pejuang pun satu hal juga. Ya, cakap besar. Oh, kami bertanding 42 kursi di Johor. 42 kursi hilang deposit. Habis. Itu lagi mengkarang. PKR. Tak tahulah. PKR teruk nampaknya. Johor pun teruk, Sarawak pun teruk, mana tempat pun teruk. Perpecahan dalam PKR pun ketara. Dia kata dia parti multiracial, tapi tak ada seorang pun orang India menang baru ni. Orang India sokong dia pun kena fikir balik lah. Tak betul. Kalau Anwar Ibrahim menari atas pentas, jangan fikir dia hebat sangat. Kita bukanlah pilih pemimpin berdasarkan dia boleh menari. Kita pilih pemimpin bukan berdasarkan dia boleh janji. Hari ini kita menang, hari esok minyak turun. Turun RM1.50. Autam, ya kan? Jadi kita tengoklah. Siapa boleh kita pakai? Tak boleh pakai. Cuma BN saja. BN bawa pada kestabilan. Masa di Melaka kita pilih apa? BN bawa kepada kestabilan dan kemakmuran. Bersatu, PN pilih apa? Abah sayang Melaka. Akhirnya yang sayang Abah pokok-pokoknya. Jadi kalau nak menang, strategi kena betul, kan? Dan kalau kita nak menang, kita mesti boleh berpakat sama kita, ya. Mesti berpakat, ya. Kalau wanita nak tambah calon, kita mesti berpakat sama kita, ya. Kita mesti ikhlas sama kita. Sebab saya tahu ada wanita yang ada kebolehan dan masuk kategori winnable candidate, masuk kategori likable candidate, dan juga kandidat yang ada kebolehan, kompetensi, kompeten ada, tapi kena blok. Ini pun satu hal juga. Saya kena juga bisik-bisik dekat kaum saya lah, kaum lelaki ni. Tolonglah sikit, sporting lah sikit. Mana dia boleh bagi wanita ada kebolehan, bagilah can wanita, bagi can. Dan wanita pun membuat persiapan lah. Pastikan kandidat boleh menang ni. Kita tak nak lembu korban, tak nak. Letak semata-mata atas kota tapi akhirnya menggarak. Tak nak. Ya. Ya, Noraini ya. Doktor Noraini ni. Kita pilihlah wanita yang boleh menang. Dan saya sebagai
penasihat Barisan Nasional, saya akan fight setakat saya boleh. Ya, wanita dapat tempat kewajaran. Saya tertarik, saya check figures ya. Saya tertarik di Johor ya. Di Johor kalau PRU 14 dulu, kita letak wanita di 6 don. Kita menang 4. Di PRN baru ini kita letak 12 calon. Kita menang 8. Maknanya peningkatan 100%. Tahniah pada pucuk pimpinan dan pada pengurusi perhubungan UMNO Johor, bagi peluang menang. Wanita boleh menang. Boleh. Saya pergi tempat mana MIC bertanding, dia kata tak boleh menang. Pergi sana, akhirnya menang juga. Ya, menang dia. Menang. Ya. Dan wanita ada calon. Wanita satu ni kalau dia tak dapat jadi calon pun, dia tak merajuk sangat. Merajuk juga ya. Saya pandang pada Datuk Latifah depan ni. Tak dapat jadi calon pun, dia mengengek, dia kata, orang kata saya tua, yang ganti saya tu lagi tua. Tapi dia kerja. Saya pergi Masjid Tanah, dia bantu dalam kempen tahniah. Jadi kalau kita pakat sama kita ya, kita pakat sama kita, bolehlah angka ni boleh naik. Mungkin PRU 15 ni kalau cara realistik tak dapat 30%. Sebab kita baru hanya dekat 11-12% saja. Kalau dapat 20 ke 25 tu pun dah cukup baik dah. Lambat laun dapat juga 30%. Dapat. Saya tahu Datuk Seri Zahid akan sebut wanita minta 30, pemuda minta 30, puteri minta 30, apa yang ada bagi. Tapi macam mana pun tuntutan wanita ini memang manasabah. Saya okey, memang manasabah. Jadi saya nak beri pengakuan, saya setuju, sokong hasrat wanita, dan dalam pada itu fahamlah isu-isu semasa ya, faham macam mana kita nak tangkis dan kita attack ya, kita attack. Mana yang tak betul kita attack. Macam Mak Sabu ni banyak yang tak betul. Mak Sabu ni cakap orang putih pun terabur. Cakap orang putih di Singapura malu kita. Elephant fight elephant lah, macam apa-apalah, serabut. Saya nak ajuk dia pun saya rasa malu. Kita buat kapal perang 2 di China, 2 nak bagi pada Baustad, supaya kita ada kepakaran buat kapal perang. Zaman dia 4 dia suruh China buat. Yang patut Baustad buat, Baustad dapat untung, dividen pada tentera, dia bagi pada China. Mana ni? Tak betul kan? Inilah cari isu-isu seperti ini, beritahu kelemahannya, mana tak betul. Saya nak wanita lebih agresif. Boleh? Wanita jangan lembut sangat. Ada bab kena agresif sikit. Melalui media sosial agresif. Kalau nak tala dia, tala dia. Supaya wanita ni akan jadi satu force. Force bukan saja untuk bantu kemenangan Barisan Nasional, tapi satu force, satu angkatan yang dihormati, disegani dan mungkin ditakuti oleh lawan. Ini yang kita nak. Mudah-mudahan konvensyen ini membangkit semangat kita, mengatur susun strategi kita. InsyaAllah bersama-sama dengan Perdana Menteri yang akan berucap lepas di tengah hari ini, beri semangat pada kita. Dan Presiden Parti akan tutup, saya akan bantu. Kita akan cuba bekerja sebagai satu pasukan. Inilah kita nak. Nak menang ni mesti bekerja sebagai satu pasukan. Bukan saja pasukan dalam wanita, tapi pasukan dalam UMNO dan Barisan Nasional.
mesti ada pasukan. Dan saya nak beritahu secara peribadi, tuan-tuan, puan-puan sekalian, hari esok penting bagi saya. Sebab hari esok rayuan terakhir bagi saya di Mahkamah Persekutuan. Walaupun hari ini saya patut sibuk dengan peguam-peguam saya, tapi saya pilih untuk bersama dengan wanita. Ini yang saya buat kerana saya nak wanita memahami bahawa sebagai seorang pemimpin, saya tetap bersama-sama berjuang dengan wanita. Biar apapun mereka buat, biar apapun kezaliman pada saya, pada isteri saya, pada keluarga saya tetap istiqamah, tidak akan undur seinci pun. Saya akan tetap berjuang bersama-sama dengan wanita Barisan Nasional. Kita pastikan PRU15 milik Barisan Nasional. Hidup Barisan! Hidup Barisan! Hidup Barisan! Hidup wanita! Hidup wanita! Hidup wanita! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.